Lepas ni Yati akan bersama anda untuk aspirasi 10.1 bermula dengan rancangan Tahsinul Ibadah. InsyaAllah Fadil Ustaz Ahmad Lufi Maharam akan bersama anda sebentar lagi ya. Dan mana pagi berehat seketika kita akan kembali esok untuk edisi Sayyidul Ayyam. Jumpa esok sehingga itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Kehadiran pada majlis-majlis sosial menjadi antara penyumbang utama kepada peningkatan kes wabak COVID-19 di negeri Sabah. Jurutera Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Datuk Massidin Manjun berkata, sejumlah 69 kes positif baru COVID-19 dicatatkan di negeri itu pada semalam, dengan dua lagi kluster baru dicatatkan iaitu kluster Kampung Baru Pasir Putih di Tawau dan kluster Kampung Rimbayan di Keningau. Beliau yang juga jurucakap Kerajaan Negeri berkaitan COVID-19 turut berkata, kes indeks kluster Kampung Baru Pasir Putih merupakan seorang lelaki yang pernah pulang ke Tawau bagi menghadiri majlis kenduri kahwin di kampung itu yang dihadiri oleh 244 jemputan. Peniaga dan penganjur Bazar Ramadan di Negeri Sembilan akan berdepan tindakan disenarai hitamkan jika tidak menjaga kebersihan tapak bazar masing-masing. Sumbangan itu menurut Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun, situasi itu boleh menyebabkan permohonan mereka untuk mendapatkan tempat perniagaan yang baru bagi Bazar Ramadan pada masa akan datang akan ditolak. Beliau juga mengingatkan peniaga, penganjur dan orang ramai agar mematuhi prosedur operasi standard ketika mengunjungi Bazar Ramadan nanti. Dua inisiatif hijau baru Arab Saudi, Green Saudi dan Green Middle East yang dilancarkan oleh Putera Mahkota Mohammed bin Salman pada Ahad lepas bertujuan menetapkan hala tuju usaha melindungi alam semula jadi negara itu serta Semenanjung Arab. Menerusi satu kenyataan, Kedutaan Arab Saudi di Kuala Lumpur menjelaskan bahawa usaha tersebut bertujuan memberikan gambaran lebih jelas ke arah menyumbang kepada pencapaian sasaran global bagi menangani perubahan iklim. Inisiatif Green Saudi itu satu wawasan untuk meningkatkan kualiti hidup dan melindungi generasi akan datang. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Berita seterusnya akan disampaikan pada pukul 12 tengah hari nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Khalidu bil Qur'ani huwa imamuna ala hidayatillahi amitna. Khalidu bil Qur'ani huwa imamuna ala hidayatillahi amitna. Kalamu Rabbina hidayatuna, ata'u Jibrilu ala rasulina. Kalamu Rabbina hidayatuna, ata'u Jibrilu ala rasulina. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalamu Rabbina ala nuril Mustafa. 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 Pada tanggal 3 Ogos dalam tahun 1960, Mesyuarat Jawatan Kuasa Khas Pelajaran diadakan bertujuan membuat satu perakuan untuk menubuhkan sebuah agensi yang bertanggungjawab membasmi buta huruf.
Hasil daripada perakuan ini, bahagian pelajaran dewasa di bawah pihak Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar telah ditubuhkan pada tahun 1961. Pada peringkat awal kemerdekaan negara, jumlah golongan buta huruf dalam kalangan rakyat di negara ini begitu membimbangkan dan boleh menghalang usaha-usaha pembangunan negara dengan lebih pesat. Gerakan pemasmian buta huruf dalam kalangan orang dewasa di Malaysia sering dikaitkan dengan kelas pelajaran dewasa. Kini, istilah buta huruf perlu dilihat dari sudut yang lebih luas. Bidangnya bukan hanya tertumpu kepada pandai membaca dan menulis sahaja, malah meliputi pengetahuan dalam bidang teknologi dan komunikasi dalam usaha melahirkan masyarakat Malaysia yang berpengetahuan dan juga bermaklumat. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Akib Negara Malaysia. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi. Salam aspirasi untuk semua sahabat pendengar IKIM. Tak kira di mana juga anda berada, alhamdulillah Aspirasi 10.1 bersama saya Nur Hayati Paradi kembali untuk bersama dengan sahabat pendengar, insya-Allah 3 jam kita bakal sama. Moga-moga 3 jam ini memberikan impak positif dalam kehidupan sahabat pendengar, insya-Allah. Baiklah, untuk bersama dengan Yati sehingga ke pukul 1. Tapi tadi 4 jam telah pun bersama dengan sahabat-sahabat Warna Pagi, Hazwan Syah dan juga Sufian Amrin. Terima kasih kepada mereka berdua. Dan insya-Allah untuk perkongsian kita bakal mulakan kejap lagi. Kita ada pengajian Matan Zubat. Kita akan sambung pengajian Matan Zubat dalam bab zakat fitrah, insya-Allah bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram. Untuk anda sahabat pendengar, boleh ikuti secara langsung di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM dan pastinya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Baiklah, waktu ini kita akan mulakan perkongsian kita dengan hiburan pertama di Aspirasi. Kita ada Rabitah featuring Fitri Haris dengan Dalil Cinta. Bila orang kata bercinta, apa dalilnya? Inilah dalil yang insya-Allah kita nak sama-sama dengarkan. Untuk anda teruskan bersama kami, tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islam. Kehadapan diriku di hari kemudian, apa kabar dirimu?
sukar dibaca hingga wujud dirimu jua dalil cinta indah. Yakin padaku isi dari kesatuan kepadamu kerana luar biasa matamu. Bagaimana bicara agar kau belajar cintaimu. Kau kan lelah mengejar sangkaan manusia, tak tergapai hasrat setiap mereka, tapi selangkah kau mengejar cintanya, 1000 langkah kau kan didekatinya. Manusia, apabila dia meminta kepada manusia, kadang-kadang orang yang diminta kepadanya itu merasa tidak senang dan kadang-kadang mengundang murkanya. Masalahnya, kenapa kita tidak berfikir kepada Allah yang Maha Kaya, yang tidak pernah memarahi kita akibat permintaan kita? Tetapi aneh bagi Allah, Dia murka kepada orang yang tidak meminta-minta padanya. Inilah kasih dan sayang Allah. Hingga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam telah bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Sesiapa yang tiada meminta sesuatu dari Tuhannya, nescaya Dia akan murka terhadapnya. Carta Nasyid Ikim bersama saya Irwan Johari setiap Sabtu 10 pagi dan ulangannya setiap Ahad 9 malam menampilkan lagu-lagu popular, lagu terbaik dan info-info terkini artis nasyid kesayangan anda. Jangan lupa teruskan mengundi di www.ikim.my/Carta Nasyid Ikim. Semestinya di Ikim, inspirasi euforia Islami. Ibu kami baik hati, kami semua gembira. Abang juga sayang kami, jom nikmati bersama. Saya mahukanlah susu kambing. Abang mahukanlah susu kambing. Semua sukakanlah susu kambing. Cuba sekali pasti nak lagi. Abang mahukanlah susu kambing. Kakak pun mahukanlah susu kambing. Adik mahukanlah susu kambing. Ibu tahu kegemar kami semua lah susu kambing. Ulala, 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 Pagi dengan senyuman ibu dah sediakan. Tinggal satu siapa mahu Las diberikan ada. saya mahukanlah Susu kambing. Abang mahukanlah susu kambing. Semua sukakanlah susu kambing. Cuba sekali pasti nak lagi. Abang mahukanlah susu kambing. Kakak pun mahukanlah susu kambing. Adik mahukanlah susu kambing. Ibu tahu kegemar kami semua lah susu kambing. Bidang
neuroscience itu, termasuk dia punya cabang-cabang pun semakin mendapat perhatian pengkaji-pengkaji, khususnya dalam bidang sains perubatan dan biologi dan sebagainya. Sebab dia berkaitan dengan usaha manusia untuk membongkar rahsia berkenaan dengan otak manusia dan sistem saraf. Terokai topik neuroscience dalam buku Islam, Kesihatan Mental dan Neuropsychiatry dengan harga RM35. Dapatkan di Shopee IKIM Niaga atau di ikimniaga.my. Hubungi 0362046388 atau 389. Jadi pemanggil bertuah dan sertai kuis inspirasi menerusi slot warna pagi, destinasi dan ekspresi setiap Isnin hingga Jumaat bermula 22 Februari hingga 16 April 2021. 3 pemenang setiap hari hanya di Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, patutkah mereka bersikap demikian? Tidak mahu memikirkan, iaitu mentadabbur isi Al-Quran? Kalaulah Al-Quran itu datangnya bukan dari Allah, nescaya mereka akan dapati perselisihan yang banyak di dalamnya. Surah An-Nisa ayat 82. Manusia perlu melakukan tadabbur dengan meneliti dan menghayati isi kandungan Al-Quran secara mendalam agar petunjuk yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kitab suci Al-Quranul Karim itu dapat memperteguhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bermula April ini, ikuti rancangan tadabbur bersama penyampai anda Nur Hayati Paradi dan tetamu Ustaz Muhammad Syahri Abdul Rahman. Setiap Jumaat pukul 11 pagi, teguhkan iman dari seluruh Al-Quran dalam rancangan tadabbur di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa.
Assalamualaikum. Saya Jeffrey Ibrahim, mentor jahitan anda. Saya berpengalaman lebih 30 tahun di dalam bidang jahitan dan mempunyai pengalaman selama 20 tahun mengajar secara freelance. Bermula 2019 sehingga kini, seramai 10,000 peserta telah menyertai kelas online saya. Bidang jahitan kini antara pilihan utama rakyat Malaysia untuk menambahkan pendapatan. Dengan kerja yang fleksibel, pasaran yang meluas, hanya perlu bekerja di rumah. Maka, tidak heranlah bidang jahitan kini menjadi pilihan utama untuk menambahkan pendapatan. Jika anda menyertai kelas jahitan online saya, anda akan dibimbing oleh support group di WhatsApp selama 6 bulan sehingga anda mahir. Anda juga mempunyai akses untuk video kelas di Facebook sepanjang hayat. Jadi, anda boleh berulang kali belajar hingga anda benar-benar faham. Dengan kelas jahitan online ini, kita tak perlu bersemuka untuk belajar kerana kita hanya akan belajar secara maya, di mana anda hanya perlukan internet dan telefon pintar anda sahaja. Hubungi 013-58-5314 atau layari Facebook Skoci untuk maklumat lanjut. Kami bukan sekadar mengajar, kami juga menjahit seperti anda. Radio IKIM membawa kepada anda pengisian yang lebih mendalam di Warna Pagi bersama Haji Pian dan Hazwan. Ustaz Syarizan Daud Aturabi untuk motivasi pagi. Mari kita juga gunakan peluang ini untuk mantapkan. Terdapat juga lagu-lagu nasyid yang terbaik. Kaulah lambang wanita soleh. Kita kekal bersama. Terus setia bersama IKIM, inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, terima kasih pada semua sahabat pendengar kerana sudi terus bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Menerusi perkongsian pertama aspirasi, tak lain tak bukan kita akan bersama menerusi perkongsian Tahsinul Ibadah. Kali ini kita bakal bawakan kepada anda sesi soal jawab bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram. Ustaz dah pun bersedia bersama dengan kita untuk perkongsian pada hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz kerana sudi untuk bersama hari ini bersama dengan sahabat pendengar. Dan hari ini untuk sesi soal jawab, anda rakan pendengar boleh hantarkan soalan anda di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM dan juga di WhatsApp IKIM di 0112900404. Boleh hantar soalan sekarang dan kita nak buka ruangan ini, awalan ini sebagai mukadimah daripada Ustaz untuk rakan pendengar kita pesan-pesan awal. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Terima kasih kepada Nur Hayati Paradi, penerbit rancangan Tahsinul Ibadah. Seterusnya, sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifatkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in sebagai seorang yang kana mutawasil al-ahzan daim al-fikrati laysat lahu raha. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam itu seorang manusia yang berterusan berada dalam keadaan kesedihan, sentiasa berfikir dan tidak ada rehat baginya. Ini adalah kerana kasih sayang yang mendalam dan keinginan yang bersungguh-sungguh bahawasanya umatnya terselamat daripada api neraka.
Justru apabila kita ingin melakukan sesuatu, maka hendaklah kita mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana sebarang perlakuan yang tidak baik yang kita lakukan akan mendatangkan kesedihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah kita menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perkara yang dapat menggembirakannya. Tidak ada yang lebih menggembirakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan apabila umatnya mendapat hidayah. Maka apabila kita menjadi punca dan sebab ataupun ejen, menjadi da'i yang menyebabkan orang lain juga mendapat hidayah, insya-Allah kita akan disukai, kita akan baginda bergembira dengan perbuatan kita. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya Allah. Terima kasih banyak Ustaz untuk peringatan awal. Sama-sama kita jaga akhlak kita, jaga diri kita, insya-Allah amal-amalan kita. Apapun Ustaz, kita nak mulakan waktu ini untuk perkongsian sesi soal jawab bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram, yang mana anda boleh ajukan soalan, dan ramai dah ajukan soalan di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM dan juga di WhatsApp IKIM di 0112900404. Soalan pertama datang dari WhatsApp IKIM Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, katanya bayaran fidyah boleh tak dalam bentuk barang Ustaz? Bayaran fidyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang bertanya, adakah bayaran fidyah boleh dibayar dalam bentuk barang? Jawapannya, bayaran fidyah asalnya di dalam mazhab al-Imam Syafi'i hendaklah dibayar dalam bentuk beras. Bagi satu fidyah, iaitu satu cupak beras. Kemudian berdasarkan fatwa daripada mazhab yang lain seperti mazhab al-Imam Malik, mazhab al-Imam Abu Hanifah, maka fidyah itu dibayar dengan selain daripada beras, seperti duit. Dibayar dengan selain daripada beras seperti duit, dan duit ini merupakan yang disebut sebagai qimah. Qimah ni apa? Nilai kepada beras. Asalnya yang kita perlu bayar adalah beras, tetapi diambil fatwa berdasarkan mazhab yang lain, iaitu boleh untuk kita membayar wang ataupun membayar nilai kepada beras tadi. Maka oleh kerana itu hendaklah kita berpada, iaitu hanya membayar sama ada kita membayar beras ataupun membayar nilai kepada beras tadi dalam bentuk mata wang. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya soalan daripada sahabat kita ni, Azalia Ridwan tanya. Assalamualaikum Ustaz. Sahabat kita ni daripada Pulau Pinang nak tanya, boleh ke kita bayar fidyah dibayar pada badan NGO, seperti berikan contoh sini Aman Palestin macam tu Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi. Fidyah kita sama ada kita berikan terus kepada asnafnya. Asnaf fidyah adalah fakir dan miskin. Asnaf ataupun tempat saluran fidyah itu adalah fakir dan miskin. Sama ada kita membayar langsung, membayar terus kepada mereka, ataupun kita mewakilkan orang lain untuk membayar ataupun mengalirkannya kepada asnaf. Maka sekiranya NGO yang dimaksudkan tadi berbuat demikian, iaitu mereka akan memberi fidyah itu sepenuhnya, ya. Fidyah itu sepenuhnya, kalau kita bayar RM100, maksudnya RM100 itu sepenuhnya diberikan kepada fakir dan miskin, maka hukumnya adalah harus
Mereka hanyalah wakil kepada pembayar fidyah sahaja. Baik, Alhamdulillah. Seterusnya kita ada sahabat kita dari Negeri Sembilan, Sarip Dol, Negeri Sembilan, tanyakan adakah gaji subhah boleh tersuci dengan berzakat? Contohnya masuk kerja lambat, keluar cepat dan sebagainya, Ustaz. Adakah gaji subhah boleh tersuci dengan zakat? Jawapannya, zakat adalah satu bentuk tanggungjawab. Mengelakkan daripada gaji subhat adalah satu tanggungjawab yang lain. Maka tidak boleh berlaku apabila gaji kita itu mempunyai subhat, maka kita bersihkan dengan zakat. Tidak boleh berlaku seperti itu. Ia tidak boleh disucikan dengan zakat. Dia boleh disucikan dengan kita mengelakkan perkara-perkara yang disebutkan tadi yang boleh menyebabkan berlakunya subhat pada gaji kita. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Ustaz. Sekarang ada satu soalan, Ustaz, berkaitan dengan puasa. Jika kita pernah bernazar untuk berpuasa atas sebab tertentu, kemudian kita terlupa sama ada dah bayar nazar tersebut ataupun belum, kita lupa jumlah harinya, apa cara untuk menyelesaikan masalah ini, Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika seseorang itu dia terlupa sama ada sudah bayar nazar ataupun belum, itu yang pertama yang dia lupa. Yang kedua, dia telah lupa jumlah hari tersebut. Maka apabila kita yakin kita pernah bernazar untuk berpuasa dan kita lupa adakah nazar itu telah ditunaikan ataupun tidak, maka kita kembali kepada kaedah asal. Asalnya kita belum membayarnya. Bila kita lupa adakah sudah buat ataupun tidak, kita kira belum lagi buat. Kita kira apa? Belum lagi buat. Misalnya satu orang dia yakin dia ada semayang yang wajib dia qada, cuma dia tak ingat adakah dia sudah mengqadanya ataupun tidak, maka kita kira asalnya dia belum lagi mengqadanya. Pada ketika itu hendaklah dia mengqada, ataupun dalam konteks soalan yang ditanya, hendaklah dia melaksanakan nazar tersebut. Dan yang kedua, dia tidak mengingati bilangan harinya, maka pada ketika itu dia ambillah kadar yang dia menurut anggapannya hari nazar itu tidak lebih daripada itu. Misalnya dia tak berapa ingat, tapi yang pastinya tidak lebih 5 hari misalnya. Yang pastinya tidak lebih 5 hari, maka dia ambillah 5 hari itu sebagai hari yang dia puasa. Kalaulah sebenarnya yang dia nazar 3 hari je ataupun 2 hari saja, tetapi oleh kerana dia mengambil lebih, maka dia insya-Allah telah berjaya menyempurnakan nazarnya tadi. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz, untuk panduan, dan kita akan berhenti rehat seketika. Sekembalinya nanti ada soalan sahabat kita ni berkenaan dengan puasa pada bulan Syakban, Ustaz. Betul ke kalau kita tak melazimi puasa Isnin Khamis, puasa sunat dan sebagainya, kita tak boleh nak berpuasa sunat selepas 15 Syakban? Jawapannya lepas kita berhenti rehat seketika. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Kita tidak mungkin membuka ilaha illallah, tiada Tuhan selainnya. Maulana ya Maulana ya IKIM memberi anda lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, patutkah mereka bersikap demikian? Tidak mahu memikirkan, iaitu mentadabbur isi Al-Quran?
Kalaulah Al-Quran itu datangnya bukan dari Allah, nescaya mereka akan dapati perselisihan yang banyak di dalamnya. Surah An-Nisa ayat 82. Manusia perlu melakukan tadabbur dengan meneliti dan menghayati isi kandungan Al-Quran secara mendalam agar petunjuk yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kitab suci Al-Quranul Karim itu dapat memperteguhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bermula April ini, ikuti rancangan tadabbur bersama penyampai anda Nur Hayati Paradi dan tetamu Ustaz Muhammad Syahri Abdul Rahman. Setiap Jumaat pukul 11 pagi, teguhkan iman dari suluhan Al-Quran dalam rancangan tadabbur di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, kita kembali bersiaran waktu ini bersama dengan sahabat pendengar menerusi perkongsian Tahsinul Ibadah. Dalam sesi soal jawab bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram, untuk perkongsian kita pada hari ini, soalan-soalan anda boleh ajukan di FB IKIM FM, YouTube channel IKIM dan juga di WhatsApp IKIM di 0112900404. Soalan seterusnya tadi Ustaz, sebelum kita berhenti rehat, ada satu soalan daripada sahabat kita ini bertanya, Assalamualaikum Ustaz, pertanyaan tentang puasa bulan Syakban. Benarkah jika kita bukan jenis yang melazimi puasa sunat, tak boleh buat puasa sunat selepas 15 Syakban Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagi soalan ini ada sepotong hadis yang lebih kurang mafhumnya. Apabila Syakban telah mencapai setengah, iaitu 15 hari, maka janganlah kamu berpuasa. Justru itu di dalam kitab-kitab mazhab Al-Imam Syafi'i dinyatakan antara waktu-waktu yang haram ataupun dilarang berpuasa adalah pada setengah Sya'ban yang kedua. Pada setengah Sya'ban yang kedua, iaitu bermula daripada 16 Sya'ban membawa kepada bulan Ramadan. Betul apa yang dinyatakan, tidak boleh berpuasa setelah Sya'ban mencapai 15 hari, iaitu bermula daripada hari ke-16, kecuali, ada kecualinya, kepada pertama mereka yang mempunyai wirid ataupun adat berpuasa sebelum daripada 15 Sya'ban. Misalnya dia memang mempunyai rutin ataupun adat berpuasa pada Isnin Khamis sebelum daripada 15 Sya'ban, maka dia juga boleh melakukannya selepas 15 Sya'ban. Itu yang pertama. Yang kedua, dia boleh melaksanakan selepas 15 Sya'ban puasa nazar, puasa qadha yang belum lagi disempurnakan, maka dia boleh melakukannya pada waktu tersebut. Selain daripada itu, tidak boleh, bahkan tidak sah sekiranya seseorang itu melaksanakan puasa selepas daripada 15 Sya'ban. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan. Seterusnya kita ke soalan seterusnya daripada sahabat pendengar kita, seorang ibu. Boleh tak ibu bayar zakat kepada anak perempuan yang sudah berkahwin tetapi ada hutang PTPTN yang masih banyak disebabkan anak perempuan tak bekerja dan suami berpendapatan tak tinggi Ustaz? Adakah seorang ibu boleh membayar zakat kepada anak perempuan yang dah berkahwin? Dengar betul-betul, seorang isteri, seorang perempuan tidak boleh mengambil zakat ataupun menerima zakat sekiranya dia ditanggung oleh suaminya. Sekiranya dia ditanggung cukup oleh suaminya, maka dia tidak boleh menerima zakat daripada sesiapa pun atas nama zakat, atas nama asnaf fakir dan miskin. Kerana kaedahnya al-makfiyu binafaqati qaribin wajibah. Satu orang yang dicukupkan dengan nafkah, orang yang wajib menanggung nafkahnya secara wajib, tidak boleh menerima zakat. Maka anak perempuan itu adalah merupakan isteri orang.
dia ditanggung nafkahnya oleh suaminya. Sekiranya nafkah itu tidak mencukupi untuk anak tersebut, maka bolehlah ibu membayar zakat kepadanya. Namun sekiranya ia mencukupi, maka tidak boleh membayar zakat kepadanya. Yang saya maksudkan tidak boleh menerima zakat itu oleh seorang isteri adalah atas nama asnaf fakir dan miskin. Tetapi wanita itu ataupun anak perempuan dalam konteks soalan ini boleh mengambil zakat atas nama ataupun atas asnaf gharimin, iaitu orang yang berhutang. Sekiranya dia memang tidak ada pendapatan untuk melunaskan hutangnya, maka bolehlah ibu memberikan kepada anak perempuan tersebut sebagai membayar hutangnya. Sebagai apa? Membayar hutangnya. Adapun untuk selain daripada hutang, maka anak itu tidak boleh menggunakannya. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz, jelas. Dan seterusnya kita ada soalan daripada Yat Salamah. Kata, Assalamualaikum Ustaz. Kita sekiranya seseorang itu bekerja di wilayah persekutuan tetapi bermastautin di Selangor, di negeri mana lebih afdal untuk bayar fidyah kerana pengiraannya mungkin sedikit berbeza ikut majlis agama negeri masing-masing Ustaz? Sekiranya seseorang itu bekerja di wilayah persekutuan, bermustautin di Selangor, di negeri mana lebih afdal untuk dia membayar zakat. Kalaulah dia ini meniaga, maknanya dia ada kedai di wilayah, tetapi bermustautin di Selangor, maka dia bayarlah zakatnya di tempat di mana kedainya itu berada. Tapi kalau dia hanya bekerja sebagai orang yang mengambil gaji, maka dia bayarlah zakatnya di tempat yang di mana dia bermustautin. Ikut di mana bermustautin Ustaz ya? Alhamdulillah. Seterusnya kita ada soalan daripada sahabat kita berkenaan dengan puasa Ustaz. Nurul dari Johor, adakah sah puasa sahabat kita ni cabut gigi sehari sebelum puasa kerana appointment dapat lewat, tapi dalam waktu berpuasa kawasan gigi yang dicabut itu keluar darah, dan jika kekerapan keluar darah itu tak dapat dikawal, adakah sah puasa jika tertelan air liur bercampur darah tersebut Ustaz? Apabila seseorang itu berpuasa dalam keadaan dia mengalami masalah gusinya berdarah, dalam konteks soalan ini gusinya berdarah kerana gigi yang dicabut, maka adakah puasanya akan batal? Puasanya akan batal sekiranya dia menelan air liur tersebut. Maka ulama ada membahaskan tentang masalah orang yang disebut sebagai dumia lathatuhu, iaitu orang yang berdarah gusinya. Maka kalau orang yang berdarah gusinya dan perkara itu berterusan, dia adalah perkara yang berterusan, maka dimaafkan sekiranya dia tertelan air liur tersebut. Tetapi dengan syarat dia hendaklah membuang darah tersebut dan tidak menelannya bercampur dengan air liur tersebut sekiranya mampu. Tapi sekiranya dia tidak mampu mengawalnya dan tertelan juga bersama darah tersebut, maka dia termasuk dalam perkara yang dimaafkan. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Seterusnya kita ada soalan daripada sahabat kita tentang qada, iaitu qada puasa. Saya nak bertanya, boleh ke anak-anak qada ganti puasa ibu atau ayah? Mohon pencerahan daripada Ustaz. Adakah boleh anak-anak qadakan puasa bagi ibu dan bapa mereka yang telah meninggal dunia? Zahirnya soalan ini merujuk kepada ibu dan bapa yang telah meninggal dunia. Maka jawapannya boleh.
Jawapannya, boleh bagi anak-anak melakukan qada bagi pihak ibu dan bapa. Sama ada kita mengqadakan puasa ataupun kita membayarkannya dalam bentuk fidyah. Ia merupakan pilihan. Misalnya ada 10 hari yang perlu diqada. Maka anak-anak ada pilihan sama ada membayarkan fidyah untuk mereka mengikut bilangan hari ataupun berpuasa mengikut bilangan hari. Baik, lagi tentang puasa Ustaz, sahabat kita tanyakan soalan di Facebook IKIM. Idah tanyakan soalan, jika anak yang balik usia 9 tahun tapi puasa tak diganti, almaklum kanak-kanak Ustaz, boleh bayar fidyah ke Ustaz? Jika anak yang balik umur 9 tahun, maknanya ini perempuan lah ni, tapi puasanya tak diganti, adakah boleh bayar fidyah? Kalau anak itu yang berusia 9 tahun dan telah balik dan tidak berpuasa, telah meninggal dunia, maka kita bayarkan fidyahnya. Tetapi kalau anak itu masih lagi hidup, maka perlulah diqada hari-hari yang tertinggal tadi. Baik, seterusnya Ustaz, soalan daripada sahabat kita Azizan Omar kata, adakah terbatal, Assalamualaikum Ustaz, tanya, adakah terbatal puasa sekiranya kita melakukan swab test COVID pada siang hari puasa Ustaz? Kalau ditanya berdasarkan mazhab Al-Imam Syafi'i, maka had yang alat swab test itu melaluinya ataupun melepasinya, itu dia telah melepasi had. Kalau dimasukkan ke dalam hidung, dia telah melepasi had yang boleh membatalkan puasa kalau dia dimasukkan melalui hidung. Dan kalau dia dimasukkan melalui tekak, maka ada sebahagian keadaan tidak melepasi, ada sebahagian keadaan melepasi. Saya hanya memberi kadar hadnya. Kalau tekak itu dia melepasi makhraj ha ataupun ha itu, dia melepasi makhraj ha, maka dia dikira telah melepasi had yang boleh membatalkan puasa. Ini berdasarkan kaedahnya dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Namun ada sebahagian negeri yang memfatwakan sebagai tidak membatalkan, dan ia berdasarkan mazhab yang lain. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya kita ada soalan daripada Juliana Omar. Dia kata seorang kawan telah termakan produk daging berasaskan khinzir semasa di luar negara. Semasa itu memang tak sertu jarinya yang telah memegang makanan itu. Perlukah sahabat kita ini sertu sekarang Ustaz? Kalau memang diyakini kalau memang diyakini produk daging berasaskan khinzir itu memang diyakini kandungan khinzirnya, maka berdasarkan mazhab ataupun pendapat yang muktamad dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, maka dia wajib mensertukannya sekarang. Namun bagi benda-benda yang lain yang dia telah sentuh ataupun solat-solatnya yang dia telah laksanakan, maka kalau ia terlalu banyak, maka dia bolehlah bertaklid dengan mazhab yang lain, iaitu yang menghukum solatnya itu sah dan telah sempurna. Kerana apa? Berdasarkan sebahagian pandangan ulama, ia memadai dibasuh dengan air sahaja walaupun tanpa ada sertu. Jadi dua perkara yang saya jawab bagi soalan ini. Pertama, dia sertu sekarang untuk mendapatkan yakin ataupun untuk mendapatkan sempurna bagi kes-kes solat yang akan datang, ataupun adapun solat-solat yang telah lalu dan barang-barang yang dia mungkin telah pegang itu dan ini
bagi yang lepas, maka insya-Allah dimaafkan dengan dia bertaklid dengan mazhab yang menghukumnya sebagai telah dimaafkan ataupun tidak perlu dibasuh semula. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk jawapan sebentar tadi. Seterusnya kita ada soalan daripada sahabat kita dari WhatsApp IKIM. Kata, Assalamualaikum Ustaz. Suami sahabat kita ni dengan tak sengaja telah terbakar kebun jiran. Jiran tersebut meminta bayaran yang tinggi sedangkan kebun tersebut diteroka secara haram Ustaz. Maksudnya tanah milik kerajaan. Patutkah suami sahabat kita bayar apa yang diminta? Nak minta sangat jawapan daripada sahabat kita Ida dari Taman Sri Serting, Bandar Sri Jempol. Silakan Ustaz. Soalan ini agak spesifik dan ada maklumat-maklumat yang perlu kita tahu untuk menjawabnya dengan sempurna. Saya hanya boleh memberi jawapan secara umumnya, iaitu kalaulah dengan sebab kita, walaupun bukan dengan sengaja, sebab kaedah ganti rugi ini dia tidak ada syarat sengaja untuk kita perlu membayar ganti rugi. Maka apabila kita telah merosakkan barang seseorang walaupun bukan dengan sengaja, maka hendaklah kita membayar ganti rugi bagi kerosakan, hendaklah kita membayar ganti rugi bagi kerosakan tersebut. Kemudian masalah tanah itu adalah milik kerajaan. Saya pernah jawab dahulu, di dalam mazhab al-Imam Syafi'i, walaupun misalnya lah satu orang itu tanam pokok di atas tanah yang bukan milik dia, namun pokok-pokok yang ditanam itu hukumnya adalah milik dia. Dari segi hukumnya, pokok-pokok yang ada di atas tanah tersebut adalah milik orang tersebut. Maka berdasarkan dua perkara yang saya sebutkan tadi, maka secara zahirnya perlu ganti rugi itu dilakukan. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk jawapan. Seterusnya kita ada Kamal Ridwan Abdullah Ustaz. Kita, Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah kita bagi zakat kepada orang bukan Muslim untuk bayar tunggakan bil hospital yang mana anaknya saudara baru yang menjaganya? Dia tak ada kerja dan dia duduk di Sabah yang kawasannya kurang suasana Islam Ustaz. Bolehkah kita bagi zakat kepada seorang bukan Muslim untuk bayar tunggakan bil hospital yang mana anaknya saudara baru yang menjaganya? Dalam konteks ini mudah sahaja. Zakat itu kita berikan kepada saudara baru tadi. Kita berikan apa? Kepada saudara baru tadi, iaitu anaknya, ya. Zahirnya anaknya yang saudara baru. Maka berikan kepada anaknya itu. Dan sebagai anak itu sendiri adalah asnaf, maka anak itu dia bolehlah gunakan duit itu untuk belanjakan pada apa yang dia suka, antaranya untuk membayar bil kesihatan bagi ayahnya ataupun ibunya. Masya Allah, selesai. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian jawapan. Seterusnya kita ada satu soalan daripada sahabat kita di WhatsApp Ikim. Kata, Ustaz, bagaimana dengan qada solat untuk arwah ayah? Sahabat kita ni pernah mendengar mengatakan waris perlu menyumbang RM10 setiap hari kepada asnaf atau fakir sebagai ganti kepada hari yang arwah tidak bersolat tersebut Ustaz. Secara umumnya di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, menurut pendapat yang mu'tamad, tidak ada fidyah ataupun qada untuk arwah, untuk salat arwah. Tidak ada apa? Tidak ada fidyah ataupun qada untuk salat yang arwah telah tinggalkan. Ini adalah pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Namun ada sebahagian ulama Syafi'i yang mengamalkan membayarkan fidyah ataupun mengqada'kan bagi arwah. Apa yang kita boleh lakukan dalam situasi ini? Kita sedekah. Kita sedekah berapa ringgit pun, dan setiap sedekah yang kita lakukan,
kita niatkan untuk arwah. Bukan atas nama fidyah solatnya, tetapi kita sebagai satu sedekah daripada pihak anak untuk ayah kita. Moga-moga sedekah yang berterusan yang kita lakukan sedikit sebanyak dapat meringankan beban ayah di sana. Ustaz, boleh juga ke prinsip ini kita gunakan untuk ibu ayah yang macam dah uzur macam tu Ustaz? Maksudnya bersedekah atas pahala itu untuk disedekah kepada ibu ayah Ustaz? Ya. Seseorang anak dia boleh sahaja melakukan amal dan diniatkan kepada ibu bapanya, sama ada mereka telah meninggal dunia ataupun mereka masih hidup lagi. Bahkan amal-amal yang dilakukan oleh anak itu akan mendapat pahalanya oleh ibu dan ayah kerana mereka adalah menjadi sebab kepada kewujudan anak tersebut. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz. Dan satu lagi soalan, saya kira soalan terakhir untuk sesi kita pada kali ini daripada Naufal Faiz. Ustaz kata, Assalamualaikum Ustaz, puasa yang diqadha perlu dibayar fidyah dan berapa kadar bayaran jika puasa tersebut selama 10 tahun lepas Ustaz? Puasa yang diqadha perlu dibayar fidyah. Yang pertama disebut sebagai fidyah takhir. Dia ada beza itu. Orang yang meninggalkan puasa itu adakah masih hidup ataupun telah meninggal dunia? Adakah masih hidup ataupun telah meninggal dunia? Jadi kita ambil yang masih hidup. Saya andaikan soalan ini merujuk kepada orang yang masih hidup. Dan yang masih hidup tu pula, kita tengok dia meninggalkan puasa sebab apa? Dia meninggalkan puasa sebab apa? Kalaulah dia meninggalkan puasa, misalnya seorang perempuan yang dia tidak berpuasa kerana khawatirkan kandungannya ketika dia sedang mengandung, maka dia perlu mengqadha puasa tersebut dan dia juga perlu membayar fidyah. Dia perlu membayar fidyah. Jadi kalaulah 10 tahun lepas, maka kadar fidyahnya sama je. Kalau dia tinggalkan 15 hari, maka kadarnya itu adalah 15 cupak. Kadarnya adalah apa? 15 cupak. Dan adapun yang kedua pula, dia ada satu yang disebut sebagai fidyah kerana menangguhkan qadha. Sepatutnya apabila dia telah mampu untuk berpuasa setelah selesai Ramadan, masuk bulan Syawal dan dia ada kekuatan untuk berpuasa, hendaklah dia berpuasa. Tetapi sekiranya seorang itu menangguhkan, melewatkan qadha puasa bagi puasa yang dia telah tinggalkan, sama ada sengaja ataupun tidak sengaja, ada yang disebut sebagai fidyatut ta'khir, fidyah kerana melewatkan qadha. Maka setiap daripada 1 tahun yang dilewatkan adalah sejumlah hari yang ditinggalkan. Misalnya, jumlah hari yang ditinggalkan itu 10, maka maknanya fidyah melewatkan itu pun 10 juga. Kalau yang berbaki itu memang 10. Kalau yang berbaki itu 5, maka 5. Maka kalaulah pada tahun seterusnya juga dia belum qadha, maka kita tambah lagi 5. Kalau tahun seterusnya belum qadha, kita tambah lagi 5. Begitulah sehinggalah waktu sekarang ini dikira. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk jawapan-jawapan yang diberikan sepanjang sesi soal jawab menerusi kongsian tasnifah ibadah hari ini. Kita sampai ke hujung Ustaz. Sedikit kesimpulan, pesan-pesan akhir Ustaz untuk sahabat-sahabat pendengar kita. Silakan Ustaz. Pesan akhir pada sesi kita pada